Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya ni. So hari ni adalah hari pertama untuk saya sharekan kisah-kisah seram yang boleh kita kongsi bersama. Okay, basically just to intro, currently saya working di Johor Bahru. Okay, di lebih tepat lagi di Pasir Gudang lah, di area Pasir Gudang, di sebuah syarikat minyak dan gas lah. Okay. Jadi kisah yang pertama ni adalah daripada pengalaman saya sendiri. Okay. Tak banyak pengalaman saya, jadi mostly kat dalam tu jugalah. Biar saya ceritakan background pada company saya tu. So sekarang ni company saya tu asalnya adalah terletak di sebuah satu kawasan yang penempatan asal di situlah. Jadi di situ asalnya adalah hutan bakau, which dan juga hutan-hutan paya lah di tepi laut. So dia orang kena kemaskan area situ, kena ratakan dan remove semua pokok-pokok hutan-hutan dekat situ lah. Dan seperti yang kita tahu, kalau area-area hutan yang dah bertahun ni, boleh kata benda tu adalah sebab tempat asal dekat situ kan. Jadi kita yang baru datang ni, yang baru mai kat situ ni, baru nak membuat tempat kat situ, macam kacau lah tempat dia kalau kita tak betul-betul proper kan, ubah kat tempat situ. Jadi apa yang saya fahamkan atau yang saya dengar, dalam proses untuk menyediakan tempat itu, maksudnya clearkan semua, removekan semua, adalah spesifik tempat yang sukar untuk diuruskan lah. Okay. Jadi seperti ada juga tempat-tempat lain yang kes sama macam ini, ustaz ataupun orang yang pandai bab-bab ini dipanggil lah untuk datang, membaca doa dan juga dengan kata macam memindahkan penduduk-penduduk yang tidak kelihatan tu ke tempat lain lah, ke penempatan baru lah. Maksudnya kita pindahkan dia orang, minta keluar daripada tempat situ asal orang, pergi ke tempat baru lah. Okay. Jadi ada yang tidak boleh berubah juga dekat situ, maksudnya yang nak tetap dekat situ lah. Jadi kawasan itu dah dinaikkan yard, dinaikkan tempat Jadi ada certain area tu yang dikabarkan dekat situ masih ada kubur lah, masih ada kubur, disebabkan tak dapat nak remove kubur itulah. Maksudnya adalah something yang berlaku yang tak dapat diubahkan tempatnya itu, jadi dibiarkan dekat situ je. Luckily sebab sekarang ni dah naik pokok-pokok, rumput-rumput area situ, jadi diorang pun pagarkan area situ supaya orang tak boleh melepasi kawasan tersebut dan sampai ke area kubur tu lah. Dan di situ juga tak silap saya ada satu pokok yang sangat besar. Pokok tu dengar ceritanya tak dapat nak dipotong lah. Maksudnya bukannya tak dapat nak dipotong sebab terlampau besar, tetapi ada bentuk-bentuk gangguan lah kepada yang nak menguruskan kerja-kerja pemotongan tu lah. Kontraktor yang dapat job untuk melakukan potong pokok tu. Kemudian ada juga yang katalah ini cerita ura-ura itu, dengar ke tak betul kan. Pokok tu cuba dipotong tetapi macam taklud lah, pemotong gergaji pokok semua, yang auto ke yang manual ke, semuanya habis hancur, tak makan Jadi dia orang buat keputusan untuk biarkan pokok tu dekat situ lah. Tapi yang area selainnya tu memang telah dijadikan semua tempat
untuk apa yard tersebut lah, office apa semua. Dan disebabkan itu juga ada gangguan-gangguan juga sebenarnya di dalam tu, yang specifically kena dekat area-area yang diorang kata agak kau lah, orang kata dia punya gangguan tu kan, yang maybe area situ dia sebelum ni lebih banyak kes-kes lah. Contohnya ada di satu bangunan tu pernah ada kes histeria lah, ramai juga di situ. Jadi mereka terpaksa memanggil ustaz luar untuk masuk dan cuba untuk memulihkan inilah staff-staff lah. Dan boleh kata semua tu adalah wanita lah yang kena histeria tu. Jadi saya pun bekerja di kawasan yang jauh lah dalam tu, sebab yard tu sangat besar. So saya punya office saya ada dekat dengan kawasan laut dah lah. So boleh jalan sikit belakang tu dah ada laut. Jadi pada time-time yang tertentu, maksudnya time dulu ada projek-projek yang tengah busy, so kita akan stay sampai malam lah. Pukul 12 tu kadang standard lagi lah, pukul 12 malam baru balik kan. So adalah kawan-kawan yang side dia cerita pengalaman, ada orang berjumpa dengan makhluk tak berkepala lah di side tu kan. Jadi itu semua yang bekerja di shift malam lah. So itu semua dari pengalaman-pengalaman orang dan juga background untuk lokasi tempat saya bekerja itulah. So untuk pengalaman saya sendiri ini pengalaman saya sendirilah, okay. So ada satu ketika tu biasalah untuk kerja-kerja macam kami yang makan gaji, bekerja untuk projek-projek mana-mana yang ada lah. So disebabkan projek saya masa tu dah nak habis, okay. Jadi saya diminta oleh company untuk backup, tolong projek yang tengah ada problem lah, okay. Jadi projek tu adalah satu launcher saya ingat, okay. Jadi kami 6 orang lah daripada projek yang dah hampir habis ni diminta untuk ke projek satu ni untuk boleh kata sebagai rescue lah kan, rescue team. Jadi untuk kami, sebab dia adalah satu department yang lain tau, satu organisation yang dalam kita punya main company ada 2 part lah. So kita dipindahkan di sana dan untuk tugas kita adalah memerhati atau advise kualiti kerja daripada manpower yang sekarang ni lah, okay. Jadi kami 6 orang diminta untuk bekerja shift malam, which is sebelum tu saya bekerja selama masa tu hampir 5 tahun kot tak pernah saya kerja malam lagi. Jadi kami diminta untuk kerja malam, masuk pukul 7 malam, balik pukul 7 pagi lah. So kita orang pun teruskan bekerja macam tu. Jadi di advise mula, dibagi tahu apa skop kerja yang kita orang kena buat, okay. So kita orang pun masuk bekerja dalam almost kita orang kena kerja tu dalam 3 bulan lah, almost 3 month. So dalam sebulan, saya rasa sebulan kita orang kejadian tu lah dalam selepas sebulan lah. So kita orang selepas pada maghrib, dan dalam 7 lebih tu dekat pukul 8 kita orang masuklah ke site lah. So tadi kita orang kat office kan, kita settlekan apa semua dulu, and then kita masuk ke yard. And then kita semua 6 orang ni berpecah lah sebab kawasan itu besar juga. So kita kena cover all part lah, all kawasan, all area. Jadi kita pun pergilah. So kita kena, macam saya panjat ke atas, kena naik monkey ladder semua tu kan. Jadi sambil tengah memantau kerja-kerja ni, ada satu kali tu saya terbau macam colok sembayang lah.
colok semayang tokong tu. Tapi di area situ memang tak ada langsung tokong-tokong apa semualah. Dan kerja-kerja saya pantau tu kerja-kerja kimpalan, memang bergas, berbau. Tapi kita tahulah bau gas tu macam mana kan, bau asap-asap daripada kimpalan tu macam mana. Ini memang bau macam colok tokong tu. Dan saya memerhati sekeliling tu, saya tak jumpa sebarang tokong lah. Sama ada yang maybe kecil ke kan, saya anggap kecil lah, kecil ada letak tepi tu supaya untuk nak solat tu. Dia orang nak solat lah, bukan kita lah. Dia orang nak semayang lah, semayang Tapi saya tak jumpa. Tapi bau dia tu kuat. Saya pun pusing-pusing kan. Saya kata, alamak, kenapa ada bau macam ni kan. Lepas tu bulu rumah pun dah start naik kan. Dan siapa nak semayang ke atas ni sambil nak buat kerja panas-panas macam ni kan, berpeluh-peluh gini. Tu ada pula nak letak tempat semayang kan. Jalan punya jalan tak ada. So saya macam, okay fine, mungkin aku turun bawah nanti ada satu nampak lah dia punya tokong apa yang besar kat bawah tu kan, mungkin bau dia tu naik sampai atas lah kan. Tapi bila pusing-pusing tak ada. Okay, so dah habis kita punya skop untuk jalan tu. Saya rasa dalam pukul 1 kot. So kita orang pun nak balik office lah. So saya pun turun daripada atas launcher tu, turun ke bawah. Saya usah-usah tepi kiri kanan, memang tak ada langsung tokong dia. Dan memang tak dibenarkan pun naik dekat area situ kan. Mana boleh bekerja tempat panas-panas tu dinaikkan pula tempat semayang ke apa kan. So saya berjumpa balik dengan member saya 6 orang ni. Dan ada saya tanya ada bau tak, tapi diorang kata diorang tak bau. So saya kata okay fine, mungkin tak ada apa-apa lah kot, tidurlah, anggap itu tak ada apa-apa lah. So kita orang pun balik ke office lah untuk berehat. Waktu rehat lah kan, nak take quick nap sekejap ke kan. Tapi kita orang punya skop kerja ni, and then akan ada seorang daripada macam third party lah, third party luar yang akan pantau juga kerja tu. Tapi dia pantau daripada luar atau office lah. Dan kalau dia nak ikut naik ke atas site ke yard, so dia boleh lah. Tapi hari tu dia just nak duduk dekat office sebab dia kata dia nak buat kerja dekat laptop dia banyak lah. So kita orang balik tu, kita orang sampai ke depan office, tengok dia tengah berdiri kat luar kan. Dia sampai dia kata, bang, kenapa bang tak masuk duduk kat dalam kan, buat apa kat luar kan, letih lah, kalau ngantuk boleh tidur kat dalam kata kan. Tu kata tak apalah, aku tak nak duduk kat dalam lah, dia kata. Aku kena kacau lah. Kena kacau macam mana kan. Dia main lampu lah. Aku tengah buat kerja, dia kata aku tengah buat kerja, dia tutup lampu. Aku pergi buka balik, aku buat kerja lagi, duduk buat kerja balik, lampu tu tutup. Lepas tu aku ingat ada mungkin problem dengan lampu lah kan. Dia kata aku pergi buka balik lah. Lepas aku dah buka balik tu, dia start main tutup buka kan. Aku tak lama. Kalau gitu dia tutup buka lampu tu kan, ada macam yang area banyak kan, kat sini lampu, dan kat sini kat depan sana kan, dia main macam tutup buka sini, tutup buka sini tau. Jadi macam saja-saja dimainkan lah on off tu. So abang dia kata, jadi aku tak sedap hati lah, meremang lah. So aku pack aku punya laptop, aku tunggu korang balik lah kata. So kita pun tengok, ada gangguan pula dalam ni. Tadi dah bau colok kan. So tengok brother tu, muka dia kesian lah kan, kena kacau. Tapi asal kelakar jugalah, sebab kesian dia menunggu kat luar tu lama kan. Lepas tu bila dah kita orang ada ramai, baru dia masuk dalam. So duduk kita orang. Bila kita orang ramai, kita tidur ke apa semua, dia pun buat kerja dia, tak ada apa yang jadilah. Sebab mungkin ramai kan. Okay. So kemudian lepas pada itu tak ada apa-apa yang berlaku lah. Cuma bila untuk bekerja malam ni dalam area tempat kita orang tu, memang kena berhati-hati je lah, sebab sejarah tempat tersebut dan juga ada kejadian-kejadian yang dah jadi sebelum ni malam, buat kita orang lebih berhati-hati lah kalau malam kan. Especially kalau kena yang shift malam lah. Kalau yang extended sampai pukul 10-11 tak ada apa.
Tapi yang kalau yang kena extend balik pagi pukul 7 pagi, mungkin ada problem sikit lah. Okay. So ini cerita saya part 1. Okay. Dan lepas ni ada sambungan lagi daripada selepas pada kejadian bekerja malam ni. Ada lagi gangguan yang saya hadapi lah disebabkan saya bekerja malam ni lah. Okay. So ini first sharing daripada saya. Okay. Cerita dari diri saya sendirilah, experience dari saya sendiri. So harapnya kalau ada apa-apa feedback ataupun pernah juga kena kes macam ni, ataupun tahu dekat mana saya bekerja ni, boleh share atau komen kat bawah lah. InsyaAllah saya akan jawabnya. So terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya dan singgah ke channel ni. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah lah. Okay. Selamat berjaya semua. Terima kasih. Assalamualaikum.